Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan sesungguhnya bahawa kitab orang-orang yang berbuat baik yang mereka merupakan lawan bagi orang-orang jahat berada di dalam Iliyin, dengan pengertian bahawa tempat kembali mereka adalah Iliyin, iaitu lawan dari As-Sijjin. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman-Nya, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin, sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, iaitu syurga. Dan dalam riwayat Al-Awfi juga dari Ibnu Abbas, iaitu amal perbuatan mereka tercatat di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang dikemukakan oleh Ad-Dhahhak, yang jelas bahawa kata Iliyin itu terambil daripada kata Al-Ulu, di mana setiap kali sesuatu itu naik dan meninggi maka akan semakin besar dan luas. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya mengagungkan perkaranya dan membesarkan keadaannya, wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apakah Iliyin itu? Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya menegaskan mengenai apa yang telah dituliskan bagi mereka, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun, iaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Aufi meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, dari setiap langit disaksikan oleh setiap yang mendekatkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu dalam kenikmatan yang besar, iaitu pada hari kiamat kelak mereka berada dalam kenikmatan yang abadi dan syurga yang di dalamnya terdapat kurniaan yang menyeluruh. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan. Kata al-araik berarti tempat tidur, dari balik ke lambu mereka memandang. Dan juga yang menyatakan maksudnya mereka melihat kerajaan mereka dan segala sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, iaitu berupa kebaikan dan anugerah yang tidak akan pernah berkurang serta tidak akan pernah habis. Dan ada pula yang berpendapat makna firman-Nya alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang, iaitu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jelas merupakan kebalikan dari apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat jahat itu, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai mereka, iaitu orang-orang yang berbuat baik, bahawa mereka diperbolehkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dari atas ranjang dan tempat tidur mereka. Dan firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Maksudnya jika kamu melihat wajah mereka, nescaya kamu akan menyaksikan kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan, iaitu sifat-sifat kemewahan, kemuliaan, kebahagiaan, kehormatan dan kepimpinan yang padanya mereka benar-benar berada dalam kenikmatan yang sangat luar biasa agungnya. Dan firman-Nya lebih lanjut, yusqawna mir rahiqim makhtum, mereka minum dari khamar murni yang dilap, iaitu mereka diberi minum dari khamar syurga. Ar-Rahiq merupakan salah satu nama minuman khamar. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid dan Al-Hasan.
Dan firmannya, khitamuhu misk, laknya adalah kasturi. Ibnu Mas'ud mengatakan yang ini dicampuri dengan minyak kasturi. Sedangkan Al-Aufi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Allah telah membuat baik minuman khamar itu bagi mereka, yang ia merupakan sesuatu yang paling akhir dipersembahkan, yang ditutup lagi dengan minyak kasturi juga. Adapun Ibrahim dan Al-Hasan mengemukakan khitamuhu misk, maksudnya adalah kesudahannya adalah minyak kasturi. Dan firmannya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlumba-lumba. Maksudnya dalam kondisi seperti ini hendaklah orang-orang saling membanggakan diri, saling bermewah-mewah dan memperbanyak, serta berlumba-lumba untuk meraih apa yang telah diperoleh orang-orang terdahulu. Firmannya, wa mizajuhu min tasnim, dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim. Maksudnya campuran minum ar-rahiq ini adalah apa yang disebut dengan tasnim, iaitu salah satu minuman yang diberi nama tasnim, yang ia merupakan minuman yang paling mulia lagi paling tinggi bagi para penghuni syurga. Demikian yang dikatakan oleh Abu Salih dan Ad-Dhahhak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ainan yashrabu bihal muqarrabun, iaitu mata air yang diminum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu minuman yang diminum oleh orang-orang yang didekatkan kepada Allah secara murni tanpa campuran, dan diminum oleh ashabul yamin, orang-orang yang menerima catatan amalan dengan tangan kanan dengan dicampur minuman lain. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq dan Qatadah dan lain-lain. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, yang tinggi. Abrar, perkataan abrar merupakan perkataan jama', perkataan plural bagi perkataan albir. Bir merupakan kebajikan, kebaikan, yang mana orang-orang yang melakukan kebaikan, kebajikan itu akan diberi nama ataupun digelar sebagai ashabul bir. Maksudnya dia banyak melakukan kebaikan. Maka orang-orang yang digelar sebagai orang baik ini, la ya'rifunal uquq, mereka tidak mengetahui apa itu penderhakaan. Mereka tak kenal apa itu penderhakaan. Dalam kamus mereka tak ada, tidak wujud nak menderhaka kepada orang lain. La yu'dhunal makhluk, mereka tidak menginaya, tidak memudaratkan mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkata Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, apabila ditanyakan siapakah orang-orang yang berbakti, maka dia mengatakan humul ladzina la yu'dhuna syai'an hatta dzar. Mereka ini orang-orang yang baik, orang-orang yang banyak melakukan kebajikan. Mereka tidak mengetahui mereka tak tahu bagaimana nak memudaratkan mana-mana daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala hatta dzarrah. Yang ini sebesar biji sawi pun mereka tak memudaratkan. Apatah lagi perkara yang lebih besar daripada itu. Sebesar biji sawi pun tidak mendapat apa-apa mudarat daripada orang-orang yang baik. La ilaha illallah, fama yasdar minhum ilal manafi'. Maka apa-apa yang datang daripada mereka itu semuanya kebaikan, semuanya manfaat buat hamba ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang datang daripada mereka, apa-apa yang mereka lakukan itu semuanya perkara-perkara yang mendatangkan maslahah dan kebaikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang yang al-abrar. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada golongan orang-orang yang sentiasa mendatangkan kebaikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang mengatakan perkara-perkara yang buruk tentang orang ini, tentang orang itu, yakni komplain tentang itu dan ini dan sebagainya, maka mereka ini bukanlah daripada orang-orang yang baik, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang sebaliknya, jahat. Kerana orang yang baik ini, apa-apa yang keluar daripada mereka, baik perkataan ataupun perbuatan, hatta niat yang tersimpan
yang tersembunyi dalam dada mereka itu segalanya merupakan kebaikan. La ilaha illallah. Jikalau ini merupakan sifat-sifat orang yang baik, apatah lagi keadaan orang-orang yang telah melewati daripada darjat al-bir, ashabul bir, orang-orang yang baik. Maksudnya mereka ini orang-orang yang another level. Darjat mereka itu lebih tinggi daripada orang-orang yang baik, yang mana digelar sebagai muqarrab, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kita sebutkan tentang makna illiyin, iaitu makna illiyin yang makna yang merangkumi segala makna yang lain adalah seseorang yang mendapat ketinggian, seseorang yang mendapat kehormatan daripada Allah Subhanahu wa taala secara berterusan. Yang ini tidak berhenti. Yang ini kemuliaan dan darjat yang dinaikkan kepada orang ini berterusan. Sebagai contoh, ada orang naik darjah setiap tahun. Ada orang naik darjah setiap beberapa bulan. Yang ini dinaikkan pangkatnya, diberi promotion dan sebagainya. Maka muqarrab, orang-orang yang iliyin ini berbeza juga dia punya kenaikan darjat itu berbeza. Maka yang paling tinggi sekali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini setiap saat baginda sallallahu alaihi wasallam dinaikkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Yang ini dinaikkan darjatnya dan pangkatnya di sisi Allah tanpa ada berhenti. Always. Yang ini berterusan dia dinaikkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi orang-orang yang dinaikkan pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara berterusan, maka hatta para malaikat berebut-rebut untuk nak menulis daripada amalan mereka. Seperti yang kita sebutkan, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang sahabat membaca satu doa di dalam salat, membaca satu zikir dalam salat, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, maka berebut-rebut malaikat untuk nak menulis daripada pahala apa yang dibacakan oleh hamba tersebut. Wahakadha, maka orang-orang salih, orang-orang yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, malaikat berebut-rebut untuk menulis daripada amalan mereka. Berebut-rebut untuk membawa amalan mereka itu daripada langit pertama ke langit kedua ke langit ketiga, wahakadha ila al-arsh. La ilaha illallah. Naam, seperti yang kita sebutkan tadi, yang ini kitab Illiyin tu ada riwayat mengatakan bahawa ianya diletakkan pada langit yang keempat, ada yang dikatakan diletakkan di langit yang ketujuh, ada yang mengatakan ianya akan berada di sekeliling arasy Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan makna Illiyin itu merangkumi segala makna tersebut. Boleh jadi dekat mana-mana langit, boleh jadi langit keempat, boleh jadi langit ketujuh, boleh jadi di kawasan arasy Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalika fatanfatihu lahum bab ziyadah hatta idza dakhalu daral karamah. Dan pemberian yang tidak berhenti, tidak putus daripada Allah Subhanahu wa taala, sehinggakan apabila mereka masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, akan dikatakan kepada mereka, lahum fiha ma yasha'una 'inda rabbihim, bagi kamu apa-apa yang kamu kehendaki di dalamnya, waladaina mazid, dan di sisi kami masih ada lagi banyak pemberian dan banyak lagi anugerah, jalla jalaluhu wa ta'alat 'azamatuh, iaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah terputus. Wazidna 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 fa antal karim, wazidna 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 dawam. Ya Allah, tambahkanlah pemberian, tambahkanlah pemberian, tambahkanlah pemberian kamu kepada kami ya Rabb, sesungguhnya engkau yang maha dermawan, engkau maha pemurah. Wazidna 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 dawam, dan berilah penambahan kepada kami, berilah penambahan kepada kami, berilah penambahan kepada kami berterusan ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Dan pemberian yang berterusan ini, yang ini merupakan kenikmatan iman. Yang ini apabila kita merasakan kenikmatan iman, kenikmatan kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan hakikat nikmat yang agung, yang mana apabila kita telah merasakan nikmat kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, nikmat kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Rasulullah, maka segala nikmat yang ada di muka bumi ini tak dapat menyamai daripada
nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penambahan nikmat itu kepada orang-orang salih, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Mereka-mereka yang sentiasa menambah baik akan hidayah ataupun jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mereka mendekatkan diri kepada Allah, mereka sentiasa menambah baik keadaan mereka bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan hidayah bagi mereka. Wa atahum taqwahum, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan taqwa kepada mereka. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan ila imanihim. Adapun orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan bagi mereka iman ke atas iman mereka, iaitu sentiasa ditambahkan keimanan mereka, ditambahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ditambahkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka bertambahlah iman mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Mereka mengatakan, ya Allah, sempurnakanlah buat kami cahaya kami. Yang ini maksudnya diminta penambahan daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. La ilaha illallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa setiap hari, khususnya selepas solat sunat subuh, sebelum menunaikan solat fardu subuh. Dan juga di dalam riwayat Nabi berdoa dengan doa seperti ini di dalam pada waktu-waktu yang berbeza. Nabi memohon daripada Allah, Allahumma zidni nura, ya Allah, tambahkanlah cahaya buat aku. Sedangkan Nabi SAW itu pada hakikatnya adalah cahaya. Huwa nurul ladhi yahdil hairina diya'uhu. Iaitu orang-orang yang sesat mendapat petunjuk daripada cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hashri dhillul mursalina liwa'uhu. Dan para nabi mendapat naungan di bawah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hadzal akram ala Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap cahaya itu mendapatkan cahaya mereka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun keadaannya begitu, Nabi masih lagi memohon daripada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tambahkanlah cahaya padaku, berilah cahaya kepadaku, jadikanlah aku cahaya. Dalam riwayat lain Nabi memohon, ya Allah, jadikanlah daripada atasku cahaya, daripada bawahku cahaya, daripada kananku cahaya, dari kiriku cahaya, dan jadikanlah cahaya di dalam hatiku, jadikanlah terangilah hatiku, berilah cahaya pada hatiku, berilah cahaya ataupun terangilah kuburku, berilah cahaya pada pendengaranku, penglihatanku, pada rambutku, pada kulitku, pada dagingku, pada darahku, pada tulangku, dan pada otot-ototku dan sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari memohon agar supaya ditambahkan cahaya dan dijadikan beliau itu cahaya. Sallallahu ala nurin nur. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan selawat dan salam kepada sumber segala cahaya, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutuskan kamu, wahai Muhammad, sebagai saksi dan sebagai pemberi berita gembira dan sebagai pemberi amaran. Wada'iyan ilallahi biiznihi, dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dari Allah, dengan permission daripada Allah Subhanahu wa taala. Wasirajan munira, dan lampu yang menerangi, lampu yang menerangi, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cahayanya Rasulullah itu akan terang selama-lamanya, bahkan cahaya itu akan bertambah terang itu selama-lamanya. Cahaya itu tak akan padam, dan bahkan cahaya itu bertambah terangnya selama-lamanya, sallallahu alaihi wasallam, di dunia, di barzakh, di hari kiamat, dan seterusnya. Wa idza kana nurul wahid min atba'ihi yadhash. Naam. La ilaha illallah. Kalau disebutkan bahawa salah seorang daripada pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada mereka-mereka yang sempurna pengikutan terhadap Rasulullah itu, cahaya mereka, cahaya yang terlihat pada wajah mereka itu dapat mengagumkan orang-orang yang menyaksikan cahaya tersebut, apatah lagi
cahaya asal, iaitu asal usul cahaya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kamu daripada Allah cahaya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kitabun mubin, dan buku yang jelas nyata. Jadi Nabi Muhammad dan Al-Quran datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam kasidah ataupun dalam bait syair disebutkan huwan nurul mubinu bihi tadaina. Rasulullah itu merupakan cahaya yang terang, yang nyata, yang mana dengannya kami mendapat hidayah daripadanya. Wa huwa da'i ila aqwa sabili, dan Rasulullah itu mengajak kepada jalan yang lurus. Atana da'iyan bil haqqi yad'u, beliau telah datang mengajak kita kepada kebenaran. Ilal islami bil qawli thaqili, mengajak kita kepada agama Islam dengan hujah-hujah yang berat. Fabadara bil ijabati kullu 'abdin muti'in, maka bersegera orang-orang yang taat, hamba-hamba yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul untuk menyahut daripada jemputan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ankara kullu baghin wa kufrin, maka berpaling setiap orang yang kufur, setiap orang yang menzalimi diri mereka. Wa a'rada anhu kullu khattalin daluli, dan berpaling daripada panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni setiap orang yang sesat, yang tidak dapat melihat akan kebenaran. Fafazal muqbiluna bi kulli khairin, maka orang yang menyahut daripada panggilan Rasulullah, orang-orang yang membulatkan fikirannya, memberi tumpuan kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan meraih segala kebaikan. Wa aqbahum ila dhillil dhalili, dan akibat mereka di akhirat nanti, mereka akan mendapat naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khabal mu'riduna wa kana uqba ma'asihim ila al-khizyil wabili, maka rugilah, celakalah orang yang berpaling, dan disebabkan dan balasan daripada maksiat kemungkaran mereka itu adalah kehinaan di hari akhirat. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Na'am, bidzalika ja'ana al-Qur'an yutla 'alaina bil ghuduwi wa bil asili, kitabullah anzalahu ta'ala ala yadi Jibril. Na'am, kemudian disebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang mengikuti daripada cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitabun jami'un lil haqqi yad'u. Al-Quran ini merupakan kitab yang menyeluruh, kitab yang mempunyai, yang merangkumi segala ilmu. Lil haqqi yad'u, yang mengajak kepada kebaikan. Tanazzuluhu 'alal ulama'i baqin ladaihimu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman Al-Quran ini kepada para ulama, dan kefahaman itu diturunkan walaupun nuzul, iaitu Al-Quran itu telah sempurna diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kefahaman terhadap isi kandungan Al-Quran itu masih lagi diberikan kepada para ulama yang berusaha untuk memahami daripada isi kandungan Al-Quran, dan berusaha untuk membersihkan hati mereka agar supaya kefahaman Al-Quran itu dapat sampai pada mereka. Maksudnya, untuk mendapatkan kefahaman daripada Al-Quran itu sesuai dengan kadar kebersihan hati seseorang. Lebih bersih hati seseorang itu daripada kotoran maksiat, kotoran kemungkaran, lebih banyak kefahaman yang akan orang tersebut dapat daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap isi kandungan Al-Quran. Wa huwa munqati'un nuzulu. Naam. Iaitu makna isi kandungan Al-Quran, kefahaman-kefahaman Al-Quran, rahsia-rahsia Al-Quran, keajaiban Al-Quran itu berterusan akan diberikan kepada hati-hati yang bersih dan hati-hati yang berusaha untuk memahami Al-Quran ini melalui para ulama yang mewarisi daripada ilmu-ilmu tersebut. Bihukmil irthi lil mukhtari nalu gharib al-fahmi. Naam. Dengan hukum pewarisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila mereka sempurna mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapat juga kefahaman daripada Al-Quran. Nalu gharibal fahmi min a'la munili walakin ba'da mattaba'uhu fi ma talaqaw anhu min fi'lin wa qili. Akan tetapi kefahaman yang mendalam terhadap Al-Quran ini hanya akan diberikan kepada orang-orang yang
Seperti yang disebutkan tadi, bersungguh-sungguh dalam mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang mereka ketahui tentang sunnah Rasulullah, baik daripada perkataan, baik daripada perbuatan, apabila mereka mendapat daripada ilmu tersebut tentang Rasulullah, mereka cuba sedaya upaya untuk sempurnakan pengikutan, sempurnakan peneladanan terhadap Rasulullah, maka akan diberikan kefahaman, disebabkan kesempurnaan, keinginan, kesungguhan mereka untuk mengikuti daripada sunnah Rasulullah. Fadunakum sabilahum waslukuha, maka ambillah jalan tersebut, ikutlah jalan mereka, iaitu orang-orang salih. Fa innal khaira fi hadzal sabili, kerana segala kebaikan itu berada di dalam jalan yang ditempuhi oleh orang-orang salih, sesuai dalam seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan, iaitu siapa-siapa yang mengikut daripada as-sahabah, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti daripada sunnah Rasulullah, mereka juga akan mendapat bahagian kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalla inna kitabal abrari lafi illiyin, maka orang-orang yang baik ini mereka berada dalam keadaan sentiasa diangkat darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, sentiasa diberi kenikmatan demi kenikmatan, disebabkan kesempurnaan pengikutan mereka terhadap Rasulullah. In fatah lahum babul ulu wal rif'ah, yakni seakan-akan pintu kemuliaan dan pintu ketinggian itu sentiasa terbuka buat mereka. Fayastamirun fil ulu abadan sarmada. Dan apabila mereka sentiasa didekatkan kepada Allah, sentiasa meninggi darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala buat mereka juga bertambah. Dan wa aktsaruhum wa ahna'uhum syarban aktsaruhum atsha. Dan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dikata untuk mendapat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala secara berterusan, syarat dia apa? Syarat dia adalah kita kena sentiasa meminta. Apabila kita sentiasa mengharap, sentiasa meminta, sentiasa mengetuk daripada pintunya Allah Subhanahu wa taala, berada di hadapan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala setiap masa, yang mana ianya menunjukkan kefakiran kita terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, iaitu lebih banyak kita berdoa, lebih banyak kita beribadah, lebih banyak kita duduk di tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat majlis ilmu, majlis zikir, menunjukkan bahawa kita mengharapkan daripada pemberian Allah, mengharapkan daripada rahmat Allah, mengharapkan daripada pengampunan Allah. Maka lebih banyak pengharapan kita, maka lebih banyak pemberian yang akan kita dapat. Tapi syarat dia kena ada haus. Bila ada haus, baru akan diberi air. Tak ada haus, tak ada keinginan untuk minum, maka tidak akan diberikan. Fakullama atashu suqu, setiap kali mereka haus akan diberikan minum. Wa kullama sya'uru bil 'atsh aktsaru suqu syaraban wa ahna wa awfar. Naam, dan setiap kali mereka menunjukkan kehausan, maka mereka akan diberikan lebih daripada minuman tersebut, dan lebih nikmat minuman yang akan diberikan. Lebih banyak mereka meminta, makin lama mereka meminta, makin nikmat apa yang mereka akan dapat. Fadawamu suqya bidawamil 'atsh, maka kalau kita nak selalu diberi minum, maka hendaklah ada sentiasa rasa haus terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi mereka-mereka yang merasakan mereka dah cukup, khalas, aku dah alhamdulillah, aku dah cukup, aku dah hilang haus dan sebagainya, maka tidak akan diberikan lagi minuman kepada mereka. Disebabkan itu sebahagian orang-orang salih menulis kepada sahabatnya. Orang salih ini menulis kepada sahabatnya, dia kata apa? Syaribtu min ka'sil mahabbah hatta ruwit, aku minum daripada minuman kecintaan sehingga aku telah hilang haus. Maksudnya dia minum daripada cawan kecintaan itu sehingga dia puas. Fakataba ilaihi, maka kawannya membalas surat tersebut dengan mengatakan, akhi, wahai saudaraku, ghairuka syaribal bihara thumma lam yazdad illa atsya, orang selain daripada kamu, iaitu ada orang-orang saleh di kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang minum bukan daripada gelas, akan tapi lautan kecintaan, akan tetapi tidak bertambah melainkan kehausan. Maksudnya lebih banyak mereka minum, lebih banyak mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kehausan mereka untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kehausan itu seakan-akan tak pernah hilang
Sehingga kita melihat daripada kehidupan orang-orang salih ini, mereka tak penat dalam beribadah kepada Allah. Mereka tidak bosan untuk memenatkan diri mereka, bahkan mereka mendapatkan kerehatan, mendapatkan ketenangan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam memenatkan diri mereka untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maksudnya keinginan mereka untuk meninggi ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu berterusan. Innal abrar kalla inna kitabal abrar lafi 'illiyin. Naam. Sebab tu ada sebahagian orang salih disebutkan, kata lama sami'a ba'dhum qaula salihin diru 'alaika suqya adh-dhama yahbab syarab. Apabila diberikan kepada kamu minuman untuk mendapat kehausan, iaitu minuman itu mendatangkan kehausan kepada kamu, maka minumlah, kerana ditambahkan kehausan itu merupakan satu perkara yang baik. Kita sentiasa haus kepada rahmat Allah, sentiasa haus kepada keridaan Allah, sentiasa haus kepada pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebabkan kehausan tersebut kita tidak berhenti untuk meminta daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka innal abrar lafi 'illiyin ini merupakan satu kemuliaan, iaitu mereka sentiasa ditinggikan darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibesarkan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, satu pemberian demi pemberian, pemberian demi pemberian. Iman meningkat, yakin mereka meningkat, tawaduk mereka meningkat, ikhlas mereka meningkat, istiqamah mereka meningkat, kebenaran, kejujuran mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat, kecintaan mereka terhadap Allah, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhadap sunnahnya baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa meningkat. Sehingga apabila perkara-perkara tersebut meningkat, maka pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala juga meningkat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan agar supaya dimohon untuk ditingkatkan, ditambahkan daripada ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Kita sentiasa memohon daripada Allah agar ditambahkan daripada ilmu yang bermanfaat, ditambahkan daripada kefahaman yang benar terhadap Al-Quran, kefahaman yang benar terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, sehinggalah datang waktu kematian. Maksudnya penambahan daripada pemberian-pemberian ini bertambah hingga tiba waktu kematian. Wa yakunu ala khairi halat marrat bihim fil hayah. Maka apabila tiba waktu kematian itu, maka mereka berada dalam keadaan yang terbaik, persiapan yang terbaik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayalqawna Allah wa hum yuhibbuna liqa Allah. Dan pada waktu itu, dalam keadaan itu, mereka tak sabar nak berjumpa dengan Allah. Mereka suka, gembira untuk bertemu dengan Allah, dan Allah juga bergembira untuk bertemu dengan mereka, sehingga mereka berpindah daripada alam yang sempit, alam dunia ini, kepada alam yang lebih luas, berpindah daripada alam yang dihijabkan sebahagian perkara kepada alam yang terbuka sekali hijab terhadap manusia ini. Naam. Sewaktu mereka berada di dunia, walaupun mereka mempunyai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan, para malaikat berebut-rebut untuk berkhidmat kepada mereka, para malaikat berebut-rebut untuk mengangkat amal kebaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih tinggi darjat mereka di sisi Allah, maka lebih banyak malaikat yang besar-besar akan berebut untuk membawa daripada buku catatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum ya'rifun makanahum 'indal kabir Subhanahu wa taala. Sebab apa? Para malaikat sendiri kenal orang ni darjat dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lagi satu lagi tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat yang besar-besar juga berebut-rebut untuk nak membawa daripada amalan orang-orang yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan apabila mereka tiba pada waktu kematian, orang-orang seperti orang-orang abrar ini, juga malaikat berebut-rebut untuk memberi berita gembira kepada mereka. Seperti yang kita baca dalam Al-Quran, alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan datang kepada mereka beri berita gembira. Alla takhafu, jangan kamu takut apa yang kamu akan tinggalkan, wa la tahzanu, jangan takut, jangan kamu bersedih atas
amalan-amalan yang kamu lakukan, wa absyiru bil jannah, maka aku berikan berita gembira kepada kamu akan kemasukan kamu ke dalam syurga allati kuntum tu'adun, yang mana kamu telah dijanjikan. Adapun orang yang selain daripada Iliyin, golongan yang kedua ini, mereka pun juga malaikat berebut-rebut, tapi malaikat berebut-rebut untuk menakut-nakutkan mereka. Para malaikat ini menakut-nakutkan ataupun berebut-rebut untuk nak menutup daripada mulut mereka, ataupun nak memberi amaran kepada mereka, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, walau tara idz zalimuna fi ghamratil maut. Tidakkah kamu melihat tentang orang-orang yang zalim itu sewaktu berada berdekatan dengan kematian, wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat memaksa mereka, akhriju anfusakum, keluarkanlah diri kamu sendiri daripada tubuh badan kamu, seakan-akan kamu cepat mati, lebih kurang macam tu. Al-yawma tujzauna adzabal hun, hari ini kamu akan dibalas dengan balasan yang menghinakan, bima kuntum taquluna 'ala Allah, kerana apa? Kerana sewaktu kamu berada di alam dunia, kamu mengatakan perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, wa bima kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kamu sombong, bongkak, tidak ingin tunduk kepada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, tak nak mengikut daripada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang kafir, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Tidakkah kamu melihat keadaan orang yang dicabut nyawa mereka oleh para malaikat, orang-orang kafir yang dicabut nyawa mereka oleh para malaikat, yadribuna wujuhahum, seakan-akan memukul daripada muka dan belakang mereka, wa dzuqu adzabal hariq, dan mengatakan kepada mereka, nah, rasakan daripada azab yang pedih yang membakar. Tadi malaikat berebut nak berkhidmat kepada mereka, malaikat berebut nak membawa buku catatan mereka, amalan-amalan mereka naik ke langit. Yang kedua ini malaikat berebut-rebut nak mengazab, nak menakut-nakutkan mereka akan balasan yang mereka akan kenakan, yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka kerana kemungkaran yang mereka lakukan. Begitulah kedudukan orang-orang yang abrar, iaitu illiyin, iaitu darjat mereka itu sentiasa tinggi, mendapat layanan VIP di dunia, mendapat layanan VIP sewaktu nak meninggal dunia, mendapat layanan VIP dekat dalam kubur, di mahsyar dan sebagainya. La ilaha illallah. Naam, sehingga kan dikatakan bahawa roh-roh orang-orang salih ini, mereka sewaktu nak meninggal dunia itu, mereka akan mengetahui siapa yang akan mandikan mereka. Mereka mengetahui siapa yang mengkafankan mereka. Mereka mengetahui bahawa apa yang dilakukan terhadap mereka, siapa yang berlemah lembut dengan mereka, iaitu orang-orang salih. Jadi kalau kita ada peluang untuk memandikan daripada orang-orang salih, maka hendaklah kita berjaga-jaga dan mengambil peluang tersebut, kerana ini merupakan satu kemuliaan. La ilaha illallah. Dan salah satu adab juga sewaktu kita mengendalikan jenazah, sewaktu mandi ataupun sewaktu mengendalikan jenazah, mengangkat mereka dan sebagainya, kena berlemah lembut, kerana bagi orang-orang salih, mereka mengetahui setiap orang-orang yang berlemah lembut ataupun berkasar dengan mereka, sehinggalah mereka diletakkan ke dalam kubur. Dan bagi roh orang-orang salih, maka mereka akan mengatakan, qaddimuni qaddimuni, percepatkan aku, kedepankan aku, yakni ila jannatin wa ridwan, sehingga aku dapat masuk ke dalam syurga dan ke dalam keridaannya Allah Subhanahu wa taala, wa rabbin ghairi ghadwan, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak murka. Ini bagi orang-orang salih. Adapun orang-orang yang sebaliknya, waliyadzubillah tabaraka wa taala, mereka akan mengatakan, khalifuni khalifuni, yakni kebelakangkan aku tak nak jalan ke depan, aku tidak mahu maju. Ya wailaha aina tadhhabuna biha, yakni alangkah celakanya mayat ini, ke mana kamu nak bawa jenazah tersebut. Maka setiap orang akan dibawakan kepada ila ma qaddamat li nafsiha, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Apa-apa yang kita lakukan sewaktu di dunia ini, maka kita akan dapati balasannya di akhirat. Maka apa-apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita ke situlah tempat yang akan kita pergi. Kullun bayadhhab ila ma qaddam, setiap orang akan pergi ke tempat yang mana dia telah
melakukan persediaan di alam dunia, sama ada kanak-kanak kecil, orang besar, sama ada orang yang mukallaf, orang yang duduk di timur, orang yang duduk di barat, orang Arab, orang bukan Arab, lelaki, perempuan, segala apa yang mereka kerjakan di alam dunia ini merupakan seakan-akan perkara yang mereka sediakan untuk mereka di akhirat nanti. La ilaha illallah. Maka setiap keadaan orang-orang abrar ini yakni tinggi dan mulia. Ada sebahagian daripada mereka yang mendapat tempat di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada mereka mendapat tempat di bawah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada mereka mendapat tempat yang mulia dekat telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat tempat yang mulia sewaktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapat tempat yang mulia apabila ditimbang amalan mereka, mendapat kemuliaan sewaktu mereka menerima daripada buku catatan buku catatan mereka daripada tangan kanan, mendapat layanan yang mulia sewaktu melintas titian sirat. Ada yang secepat sepantas sekelip mata, ada yang lebih cepat daripada sekelip mata, ada yang melintas daripada titian sirat itu seperti petir, seperti angin taufan dan sebagainya. Maka orang-orang yang berada di mendapat batch Illiyin ini, maka mereka akan sentiasa mendapat layanan yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah mereka dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma adraka ma illiyun, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memberi semangat kepada kita untuk mendapatkan tempat tersebut. Ada tak orang-orang yang ingin mendapatkan tempat yang tinggi? Adakah orang-orang yang ingin berebut-rebut untuk mendapatkan tempat yang mulia itu? Sekarang ni dekat dunia ni kita ada poster, ada iklan, dalam YouTube ada advertisement dan sebagainya untuk nak beli barang ni, nak tukar handphone baru, nak tukar rumah baru, nak tukar kereta baru. Begini juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala meletakkan advertisement seperti ini. Begitu juga yang disampaikan oleh orang-orang saleh. Advertisement untuk kita bersemangat untuk berusaha. Seperti mana kalau dekat dunia ni kita tengok kereta, nak kereta ni kena berusaha untuk dapatkan duit untuk belikan kereta. Maka advertisement yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam Al-Quran ini tentang syurga, dia punya bayaran dia apa? Bayaran dia adalah amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun innal abrara lafi na'im. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik ini berada dalam kenikmatan. Ahlu sidq alladhi min ajli qabahu taba'i'ahum. Maka orang-orang yang baik ini yang berada dalam kenikmatan adalah orang-orang yang jujur untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan salah satu cara yang utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menekan hawa nafsu kita, tidak menuruti daripada hawa nafsu kita, iaitu sentiasa menyalahkan diri kita sendiri, sentiasa menyalahkan, tidak mengikuti daripada apa yang dituntut, yang diingini oleh hawa nafsu kita, waliyadzubillah tabaraka wa taala, sentiasa mengekang daripada nafsu itu, diikat nafsu tersebut dan tidak dilepaskan hawa nafsu itu melakukan apa yang diinginkan secara bebas. Wa syahawatihim wasaru yanfa'un ma yadurrun, sehingga mereka ini menjadi orang-orang apabila dimudaratkan, disakiti, yang dibalas adalah perkara-perkara yang baik, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kebaikan dan keburukan itu tidak sama. Idfa' billati hiya ahsan. Kalau orang buat buruk, maka balaslah dengan yang baik. Maka nafsu mereka itu dididik untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ataupun daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhsinuna ma yusiun. Orang buat keburukan kepada mereka, mereka balas dengan kebaikan. Orang campak batu, dia bagi bunga. Senang untuk nak cakap tapi tak mudah untuk nak amal. Tapi kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberikan kekuatan untuk melakukan perkara tersebut. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berkata benar, sadaqa rabbi. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu merupakan kenikmatan,
maka itu adalah kenikmatan yang hakiki, yang sebenarnya, dan kenikmatan yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah apabila mengatakan ianya agung, ianya nikmat, maka sesuai dengan keagungan, kehebatan kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebahagian daripada tanda-tanda kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Alal araiki yanzurun, iaitu mereka berada di atas tempat tidur ataupun di atas katil-katil yang mempunyai kelambu. Al-araik, arikah ini merupakan katil yang mempunyai kelambu. Lebih kurang macam kalau zaman-zaman dulu katil yang ada kelambu lah, yang ada net, ada netting. Fatakunul hijal. Fatakunul hijal amrun mustaqir. Wal asirratu min yaqut zabarjad ma huwa min khashab wala min hadid. Dan katil-katil di dalam syurga ini bukan seperti katil-katil kita di dunia. Katil dalam syurga itu diperbuat daripada batu-batu permata, daripada batu kuning, delima, Allahumma salli ala Muhammad, iaitu yakut, zabarjad dan sebagainya. Bukan seperti katil kita dekat dunia ni, mungkin daripada plastik, mungkin daripada kayu, mungkin daripada besi, tapi katil yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga ini daripada batu-batu permata. Belum lagi kita nampak model ataupun dalam katalog batu yang diperbuat daripada katil yang diperbuat daripada batu-batu mahal. Alal araiki yanzurun, mereka melihat mereka melihat daripada balik kelambu mereka, daripada balik kelambu mereka memandang. La ilaha illallah, mereka diberikan pandangan yang kuat, diberikan pemandangan yang tajam, penglihatan yang tajam, sehingga mereka dapat melihat sejauh mata memandang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita ni, roh kita mempunyai kekuatan untuk melihat jauh, tapi apabila roh ini dimasukkan ke dalam jasad ni, tubuh badan, seakan-akan dia sangkar. Jadi mengikut kadar kekuatan mata itu, maka itulah sahaja yang kita dapat lihat. Akan tetapi apabila roh ni dikeluarkan daripada sangkar, daripada tubuh badan, maka dia akan dapat lihat lebih jauh daripada apa yang dapat dilihat oleh mata. Maka di dalam syurga nanti penglihatan juga akan berbeza. Nasyatan ukhra, ini Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita dalam bentuk yang lain, walaupun macam rupanya sama, akan tetapi dia punya kualiti dia berbeza, sehingga dalam syurga nanti dapat melihat sejauh mata memandang. Yablughu nadharuhum ilal ba'id, mereka dapat melihat jauh. Yanzur ila mulkihim, mereka melihat kepada kerajaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, iaitu orang yang paling kecil imannya diberikan syurga sebesar 10 kali besar dunia. La ilaha illallah. Yang mana untuk nak tawaf syurga yang paling kecil itu akan mengambil masa 1000 tahun. Syurga yang paling kecil itu akan mengambil masa 1000 tahun untuk nak tawaf je. Belum lagi nak menikmati setiap daripada perkara-perkara yang terdapat dalam situ. Nak tawaf je akan makan masa 1000 tahun. Wal wildan, akan melihat kepada ahli khidmat, mereka-mereka yang berkhidmat di dalam syurga, akan mereka akan lihat daripada singgah sana mereka itu, daripada katil yang mereka duduk, daripada sungai-sungai yang terdapat di dalam kerajaan mereka, pokok-pokok, daripada hurul ain, ajaibul jinan, daripada keindahan-keindahan dan keajaiban-keajaiban di dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Idza sya'u ila man adahum wa man adahum minal mujrimin wal kufar. Dan kalau mereka kehendaki, mereka juga dapat melihat orang-orang yang sewaktu di dunia itu melakukan kemudaratan kepada mereka, orang-orang yang menyakiti mereka, orang-orang yang menzalimi mereka, orang-orang yang bermusuhan dengan mereka. Kalau mereka kehendaki, mereka boleh melihat keadaan orang tersebut di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, walaupun jaraknya jauh. Akan tetapi hadza sya'an tsani, iaitu di dalam syurga itu Allah Subhanahu wa taala berikan, iaitu kekuatan pandangan mata itu luar biasa. Wa ala syai' yanzur ila wajhillah, dan perkara yang paling nikmat di dalam syurga adalah apabila seseorang itu diberikan keizinan untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang layak bagi keagungan Allah.
Bukan cara yang kita fikir dekat dunia ni kita lihat dengan mata, akan tetapi ini merupakan cara yang layak bagi keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis bahawa annahum lamma yukrimuhumullah bin nazar ila wajhi, apabila seseorang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kepadanya, ya'uduna ila ahalihim yaqulun, maka mereka akan kembali kepada ahli keluarganya selepas melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli keluarganya akan mengatakan izdattum husnan, yakni kamu telah makin, yakni bertambah handsome, yakni masya-Allah, balik daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala bertambah handsome, bertambah cantik. Kaifa lam nazdad jamalan wa qad ra'ayna rabbana, maka mereka akan mengatakan bagaimana mungkin tidak bertambah kecantikan, kehandsoman kami, kerana kami baru lepas melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ataupun melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di sini alal ta'rifu fi wujuhihim nadratun na'im, sehingga kamu dapat melihat kegembiraan tersebut, cahaya tersebut pada raut wajah mereka. Maksudnya kenikmatan itu luar biasa sehingga kamu dapat melihat kenikmatan itu pada raut wajah mereka. Tak ada perkara yang lebih nikmat melainkan daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan tentang orang-orang salih, berkata sebahagian orang-orang salih, yas'ad kullu man kana fil umr nadharuhum, yakni berjayalah, berbanggalah, berbahagialah orang yang dapat melihat wajah orang salih di dunia ini walaupun sekali seumur hidup, iaitu satu orang yang melihat wajah orang salih dengan hati yang bersih, dengan mengagungkan mereka kerana Allah Subhanahu wa taala, mencintai, menyayangi orang salih kerana Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup. Sekali pandang sudah cukup mendatangkan kebahagiaan bagi orang tersebut. Dalam kasidah lain berkata, kalau tak silap Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya bakht man ra'a atau ra'a man ra'ahum, berbahagialah orang yang melihat mereka ataupun melihat orang yang telah melihat mereka. La ilaha illallah, sirrun nazar, rahasia daripada penglihatan ataupun rahasia daripada melihat wajah orang-orang salih ini. Hadzal nazar ila rabbihim, bagaimana pula keadaan orang yang melihat kepada Tuhan, kepada orang-orang salih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala pilih mata-mata kita ini untuk melihat kepada wajah orang-orang salih, dan untuk melihat kepada wajah-wajah orang salih ini perlulah kita jaga penglihatan kita daripada melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, memandang rendah kepada orang lain, menjaga mata kita ini agar supaya tidak memandang rendah kepada orang lain, tidak melihat kepada keburukan orang lain, tidak mencari keburukan orang lain dan sebagainya, sehingga mata ini dimuliakan untuk melihat wajah orang-orang saleh. Naam. Dan penglihatan di dalam syurga, alal ara'ik yanzurun, penglihatan di dalam syurga, untuk kita melihat dalam syurga tak perlu pakai spek, tak perlu pakai teleskop, tak perlu nak ada Allahumma salli ala Muhammad, apa-apa yang berkaitan dengan mata, tak perlu untuk kita gunakan perkara tersebut. Yang ini kita dapat lihat dengan mata kasar, akan tetapi mata kasar itu diberikan kekuatan yang luar biasa untuk melihat. Nak tengok syurga, nak tengok syurga-syurga tempat-tempat lain dan sebagainya, semua kita terdetik dalam fikiran kita, terus kita akan boleh nampak perkara tersebut. Nak melihat kepada arasy Allah Subhanahu wa taala, nak melihat kepada kiri ataupun kanan syurga, semuanya akan seakan-akan ianya dilipatkan, akan menjadi di depan mata kita. Kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli syurga. Ma yamna'un al-hijal minan nazar ila ma wara'aha, dan kelambu yang berada pada katil mereka itu tidak menghalang penglihatan mereka. InsyaAllah kita akan sambung daripada perbahasan alal ara'ik yanzurun ini pada pengajian yang akan datang. Moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk berusaha sedaya upaya untuk membersihkan hati kita, membersihkan tubuh badan kita, agar supaya kita diberikan kefahaman Al-Quran, kita diberikan kenikmatan membaca daripada Al-Quran, kita diberikan kenikmatan untuk mendalami dan menghayati dan mengambil pengajaran daripada isi kandungan Al-Quran, sehingga kita akan mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita digolongkan daripada golongan illiyin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ahli keluarga kita, anak-anak kita, zuriat kita hingga hari kiamat, kepada kedua ibu bapa kita dan ahli keluarga kita kesemuanya. Amin Allahumma amin.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.